Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Hari ini kita akan bersama dalam forum dunia kini, iaitu tajuk hari ini ialah krisis kependudukan, apa solusi buat Eropah. Bersama dengan saya hari ini, pertama sekali saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Muhammad Faris bin Muhammad Nasir di 2018-108-3846, merupakan pelajar ISMP Sejarah semester 4. Seterusnya, perkenalkan. Sila Tuan Punya Badan Muhammad Akif perkenalkan diri. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Nama saya Muhammad Akif bin Masrin, nombor matrik di 2018-108-3859. Saya merupakan mahasiswa sejarah semester 4. Saya Nur Natasha binti Wafa ataupun Syafi'i di 2018-1083-849. Saya merupakan pelajar mahasiswa pendidikan sejarah semester 4. Nama saya Fazlina binti Ismail. Saya memegang kad matrik bernombor D 2018-1083-902 daripada ISMP Sejarah semester 4. Saya Muhammad Bayhaqi bin Muhammad Khairizam, bernombor matrik D 2018-108-3858. Saya merupakan pelajar ISMP Sejarah semester 4. Baiklah, terima kasih. So, itu semua panel-panel kita yang ada pada petang ini untuk bersama-sama bagi membincangkan itu isu ataupun topik perbincangan kita pada pagi ini, pada petang ini, iaitu krisis kependudukan, apakah solusi buat Eropah. Pertama, mari kita tengok video ni lah. Europe's population is getting older. Between now and 2030, most EU countries will see the number of workers over 50 increase to 55% of their overall labour force. The European Commission forecasts that the spending on healthcare for older people and pensions will rise 2.3 percentage points by 2040. The demographic challenges vary across the EU. Portugal, Greece, Italy and Spain are among the top 10 countries in the world with the lowest fertility rate. Uncertainty over poor job prospects, low wage expectations and inflexible labour markets are leading women to have fewer children and to have them later in life. However, getting over 50s into good work has a positive impact on the economy and can create new markets or expand the so-called silver economy. Spending by people aged over 50 will reach 6.4 trillion by 2025 and be responsible for nearly 40% of jobs created. Itu ada sikit video ringkas daripada sumber YouTube lah. Secara ringkasnya menunjukkan kepada kita bahawa Eropah sekarang dalam situasi menghadapi krisis kependudukan yang mana ia semakin menguncuk. Iaitu kadar kelahiran semakin rendah dan kadar orang tua dan kematian semakin meningkat. Ini antara laporan-laporan yang dilaporkan oleh akhbar-akhbar di Eropah lah. Ini adalah demografi penduduk bagi Eropah pada tahun 2000. Pada ketika ini kita boleh lihat kadar orang muda ataupun bilangan orang muda dan kelahiran adalah masih tinggi, masih banyak. Kemudian pada tahun 2010 berlakunya penguncupan di kadar kelahiran dan peningkatan bagi usia pertengahan iaitu 35 ke 50 tahun. Dan pada yang terkini pada tahun 2020 angka bagi golongan tua semakin meningkat. Manakala untuk golongan muda semakin menguncuk. Dan ramalan pada tahun 2050 adalah seperti yang berikut. Itu akan berlakunya penguncupan yang sangat drastik bagi kadar kelahiran dan peningkatan golongan tua. Dan inilah masalah yang dihadapi oleh Eropah. Ini adalah data-data yang kita perolehi daripada sumber Persatuan Bangsa Bersatu United Nations. Okey, jadi
Itu adalah secara ringkasnya pengenalan atau latar belakang berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Kita akan teruskan kepada perbincangan pertama kita, iaitu apakah faktor penyumbang kepada masalah penduduk di Eropah? Untuk soalan yang pertama ini, saya memilih saudara Akif untuk memulakan perbincangan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara Faris kerana menunjukkan soalan kepada saya. Okey, baiklah. Untuk kalau kita lihat faktor utama berlakunya graf penguncupan kadar kelahiran di Eropah, kalau kita nak lihat dari faktor semula jadinya, sememangnya tidak, kerana kalau kita lihat dunia Eropah sangat canggih dari segi bidang kesihatan mereka. Jadi nak mengatakan bahawa tahap kesuburan mereka itu kurang adalah sangatlah tidak berasas. Jadi faktor yang utama bagi saya mengapa kadar kelahiran di Eropah adalah rendah, kerana sifat sosial golongan wanita mereka sendiri. Kerana kalau kita lihat di dunia Eropah, keadaan di mana wanita di dunia Eropah suka ataupun lebih gemar untuk bersosial ataupun berseronok berbanding untuk melakukan ataupun membina rumah tangga. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua kerana kerjaya. Golongan wanita di Eropah lebih mementingkan kerjaya mereka sehingga mereka merasakan bahawa untuk membina rumah tangga itu bukanlah satu keperluan mereka. Okey. Di sini saya ingin mengatakan bahawa faktor utama, faktor jelas di sini ialah kerana golongan wanita di Eropah sini sendiri tidak mahu untuk melakukan ataupun tidak mahu melakukan perkahwinan awal di awal usia. Hal ini akan mendorong pada kadar kelahiran yang rendah di Eropah. Salah seorang wakil daripada panel wanita kita, okey, saudari Fazlina, ada tak faktor lain yang menyumbang daripada yang selain daripada yang saudara Akif katakan tadi, ataupun nak counter balik apa yang saudara Akif cakap pun boleh sebab ia menyentuh isu wanita kan? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan penduduk merujuk kepada perubahan sama ada pertambahan atau pengurangan penduduk di suatu kawasan. Ia melibatkan sama ada kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi bersih. Walaupun seperti yang kita tahu, terdapat ramai migrasi yang berkunjung ke Eropah, namun ia tidak menunjukkan migrasi optimum kerana penduduk yang datang lebih banyak daripada penduduk asal. Okey, saya mempunyai faktor-faktor lain selain daripada yang dinyatakan oleh saudara Akif, iaitu jika kita pandang dari sudut ekonomi, negara-negara Eropah ni merupakan negara-negara yang terdiri daripada negara yang kaya dan maju, menyebabkan taraf kehidupan mereka boleh dianggap sebagai mewah. Itu menyebabkan kehidupan yang mewah ini menyebabkan kos sara hidup mereka meningkat. Oleh itu, masyarakat di Eropah ini memilih untuk tidak mempunyai ramai anak. Ini adalah kerana mereka ingin tertumpu kepada anak mereka yang seperti satu atau dua orang anak, kerana mereka ingin memberi perhatian sepenuhnya terhadap pendidikan, kos kesihatan. Selain itu, negara-negara Eropah juga mementingkan pengambilan insurans terhadap anak-anak mereka. Oleh itu mereka ingin lebih fokus kepada anak mereka yang sedikit. Begitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saudari Rifat. Okey, ada apa-apa lagi? Kalau tadi kita dapat simpulkan daripada saudari Rifat ialah bagaimana faktor ekonomi itu menyumbang kepada peningkatan kos harga hidup dan memaksa ibu bapa di Eropah untuk melakukan pengawalan saiz keluarga, betul? Okey, jadi ada tak apa-apa tambahan untuk disumbangkan? Kalau ada, silakan. Faris, saya ingin menambah. Okey, dari tadi dapat kita ambil daripada Akif yang mengatakan wanita adalah punca penurunan. Saudari Faz mengatakan ekonomi, tetapi saya ingin menambah
ataupun lebih menggabungkan faktor ini. Faktor ini boleh dilihat daripada 3 aspek, iaitu sosial, ekonomi dan kesihatan. Daripada aspek sosial ni lebih dilihat daripada faktor sosial lebih wanita lebih daripada lelaki. Di mana-mana negara sekalipun, jangka hayat wanita ni adalah melebihi dari jangka hayat lelaki. Maknanya jumlah anak. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi ni kekurangan pendapatan, kos hidup yang tinggi menyebabkan mereka ni tidak dapat menanggung kos-kos penjagaan anak-anak. Yang ketiga adalah faktor kesihatan. Saya ingin saya ingin melengkapi apa yang Akif mengatakan tadi, bahawa wanita adalah puncanya. Tapi di sini saya melihat wanita lebih subur berbanding lelaki, kerana lelaki ni apabila mereka berumur lebih daripada 35 tahun, faktor genetik yang mereka miliki ni kurang. Faktor positifnya genetik yang mereka memiliki ni kurang. Maknanya kesuburan mereka kurang lah. Itu adalah Baik, terima kasih saudari Tasha. Okey, seterusnya kita akan ke soalan yang kedua. Itu kesan orang tua yang lebih tinggi kepada Eropah. Apakah kesannya? Soalan yang ini saya tujukan kepada saudara Baihaqi. Terima kasih untuk saudara Faris. Kesan angka orang tua lebih tinggi kepada Eropah. Okey, apabila negara Eropah ni mempunyai bilangan orang tua yang lebih tinggi berbanding orang muda ataupun golongan muda, negara Eropah ni dia akan mengalami masalah di mana masalah kekurangan tenaga buruh. Apabila mereka warga muda di sebuah negara tersebut kurang daripada warga tua, maka negara tersebut akan mengalami masalah di mana mereka mempunyai masalah untuk mendapatkan tenaga buruh untuk melakukan sesuatu kerja. Okey, selain itu kita boleh juga melihat daripada dengan lebihan bekalan. Apabila kekurangan warga muda di negara Eropah, mereka juga akan mengalami masalah kelebihan bekalan. Kelebihan bekalan ni kita dapat lihat apabila negara-negara Eropah seperti kita sedia maklum, negara ni mengeluarkan banyak bekalan daripada sektor industri mereka. Jadi apabila bekalan ini banyak, lepas tu penduduk kurang, jadi mereka akan mempunyai masalah lebihan bekalan tersebut. Okay, terima kasih. Okay, baik, terima kasih. Ada tak apa-apa tambahan? 30 saat. Mungkin saya ada sedikit tambah daripada apa yang saudara Baki telah jelaskan tadi. Saya sangat bersetuju dengan saudara Baki yang mengatakan bahawa apabila warga berusia atau warga tua lebih tinggi berbanding dengan golongan muda, akan berlakunya kekurangan tenaga kerja untuk sebuah negara itu, terutamanya di dunia Eropah lah. Okey, sampai itu, di samping berlakunya kekurangan tenaga kerja, kekurangan tenaga kerja ini akan mendorong kepada berlakunya migrasi ke dunia barat ataupun negara-negara barat. Hanya kerana golongan muda mereka kurang kerja-kerja yang lebih bersifat fizikal ataupun berat. Jadi mereka terpaksa membawa warga-warga luar atau warga asing untuk melakukan kerja-kerja sedemikian. Boleh ada demikian, saya lihat. Jadi kesimpulan yang kita buat ya, apabila kekurangan penduduk, jadi memerlukan tenaga luar. Seperti mana yang negara kita hadapi juga kan, Malaysia ni. Alright, terima kasih. Kita akan ke soalan seterusnya. Maaf kita memang kesusukan masa. Faham.
Seterusnya adalah, soalannya adalah kehadiran migrasi secara besar-besaran, apakah kesannya terhadap dunia Eropah? Yang ini saya rasa sesuai untuk diajukan kepada saudara Akif tadi kerana dia membahaskan tentang ini kan. Saudara Akif. Boleh sambung tadi. Kalau kita lihat tadi, kita sambung bagaimana kalau kekurangan tenaga kerja berlakunya kehadiran migrasi secara besar-besaran, apakah kesan kepada dunia yang menghadapi ataupun negara yang menghadapi itu. Kesan yang utama adalah sebuah negara itu terpaksa menerima bangsa ataupun kaum yang lain daripada kaum majoriti ataupun minoriti di sebuah negara itu. Itu faktor yang jelas kita terpaksa menerima. Seperti negara kita sendiri, kita terpaksa menerima bangsa-bangsa yang luar daripada majoriti kita seperti Bangladesh, Indonesia dan lain-lain. Itu merupakan aspek yang perlu titik berat kalau kita ingin menerima migrasi ke negara-negara kita. Yang kesan yang terusnya adalah akan berlakunya keadaan atau peningkatan masalah sosial. Hal ini kerana berlaku seperti perompakan, kerana mereka berfikiran bahawa mereka duduk di negara orang, maka mereka tidak perlu sangat, ini dapat saya lah, tidak perlu untuk melakukan atau mengikut undang-undang. Hal ini membuatkan mereka rasa lebih bebas daripada negara-negara mereka sendiri, seperti mana mereka duduk di negara mereka. Itu dapat tempat saya. Terima kasih. Alright, terima kasih saudara Akif. Ada tak sesiapa yang nak menambah? Saudari Fazlina atau saudara menambah? Saya ingin menambah kesan terhadap negara-negara yang dituju oleh migrasi, iaitu Eropah. Seperti yang kita lihat dari sudut ekonomi, negara yang dituju ni seperti Amerika Syarikat, kesannya kepada mereka menyebabkan pengeluaran aliran mata wang asing ke luar negara, iaitu apabila berlakunya migrasi, orang yang bekerja di negara yang dituju itu akan menghantar seperti gaji mereka ke negara asal. Itu akan menyebabkan negara-negara Eropah berlakunya inflasi, iaitu dasar KNK mereka lebih tinggi berbanding KDNK mereka. Ini menyebabkan berlakunya inflasi di negara-negara Eropah. Oleh itu, ini akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi mereka lah menjadi lebih berkurang. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya. Betul, kedua-dua jawapan daripada panel kita memang betul. Dan sekarang pun memang Eropah sedang menghadapi krisis kewangan dan ada pun negara-negara yang telah bankrupt. Seterusnya kita akan ke soalan yang berikutnya, iaitu LGBT dan gaya hidup bebas, adakah ia menjadi faktor dan apakah kesan daripada pengamalan LGBT di Eropah? Soalan ni saya tujukan kepada saudari Natasha. Terima kasih Faris. Soalan yang keempat ini adalah fenomena seks bebas, tidak berkahwin ataupun pengawalan saiz keluarga yang terjadi di populasi Eropah. Ni dapat lihat daripada aspek pergaulan yang tidak terkawal. Di Eropah, pergaulan lesbian, transgender, perkahwinan lelaki sama lelaki dibenarkan dan diumumkan kepada masyarakat luar. Jadi di sini dilihat faktor pergaulan bebas ni menyebabkan satu pandangan yang positif bahawa percampuran ni adalah tidak mewujudkan pertumbuhan penduduk. Dan ini dari segi negatifnya, daripada perlakuan lesbian, transgender, gaya hidup bebas ni menyebabkan mereka merasa perkahwinan adalah tidak penting. Mereka bebas untuk melakukan aktiviti secara terbuka. Itu adalah pandangan saya. Terima kasih saudari Natasha. Saya nak tanyalah, daripada segi kesihatan, adakah ada kesan-kesan macam kita tahu daripada aktiviti
seks sesama jantina seperti gay akan memberi kesan terhadap kesihatan seperti HIV dan AIDS. Dan kalau kali ini berlaku, memang sedang berlaku pun, itu kadar HIV dan AIDS di Eropah dah sangat tinggi. Dan adakah ia akan memberi kesan kepada populasi itu sendiri, macam kematian dan sebagainya, ataupun kerugian daripada segi tenaga kerja, ataupun kita dapat lihat bagaimana perkahwinan sesama jenis tidak akan melahirkan anak, tidak akan berlaku perkara itu kan. Jadi adakah ia memang satu ancaman buat Eropah? Tapi kalau kita lihat daripada rakyat Eropah, mereka tidak menganggap itu sebagai ancaman, malah memperjuangkan sebagai prinsip kebebasan dan hak asasi manusia. Soalan ini saya tujukan kepada saudara Bahaki. Okey, saudara Faris. Saya rasa masalah LGBT ni saya rasa dia akan mengundang kepada masalah kesihatan yang lebih teruk, saya kira. Apabila berlakunya masalah LGBT ini, masalah-masalah kesihatan seperti HIV dan AIDS akan turut meningkat. Serta kalau kita tengok pada hari ini, pelbagai penyakit-penyakit yang lain seperti sifilis dia akan turut meningkat dan perkara ini akan turut menjejaskan ekonomi sebuah negara tersebut apabila kerajaan terpaksa menanggung kos untuk merawat pesakit-pesakit ini. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih saudara Bahaki. Okey, betul. Memang betul itu yang sedang berlaku. Bukan saja di Eropah, padahal kan di mana-mana saja. Dan perkara ini seperti semakin mendapat sokongan daripada golongan-golongan LGBTQ+ yang terkini ni. Okey, ada tambahan lain kesan atau apa daripada LGBT ni? Boleh tak saya menambah sikit? Ya, betul. Okey, saya bukan nak tambah apa, sebenarnya kalau sebenarnya LGBT ni mendorong kepada tidak berlakunya proses pergantian dan mengurangkan lagi penduduk tu. Betul seperti mana moderator kita cakap, saudara Faris, yang bagaimana situasi LGBT ni dia sudah tidak melahirkan atau tidak menggantikan proses dua ibu bapa seperti kita tahu proses pergantian ni bermaksud bahawa kita melahirkan anak lebih daripada kita dan isteri kita. Itu merupakan proses pergantian. Bila berlakunya aktiviti LGBT ni, secara jelas ni tidak akan dilakukan. Secara jelas ni tidak akan berlakunya proses pergantian itu. Dan seperti saudara Bahaki cakap, dia akan membawa kepada kesihatan seperti sifilis, HIV semua tu kan. LGBT ni bukan sahaja mengurangkan kadar kelahiran, tapi dia juga mengurangkan lagi penduduk di Eropah tu. Maka saya rasa bahawa faktor ni bukan faktor yang besar di Uni Eropah yang perlu diatasi, tetapi mereka rasa bahawa faktor ini adalah faktor hak asasi. Jadi kita perlu mengubah persepsi mereka. Pada pendapat saya. Baik, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan ke soalan yang terakhir iaitu apakah solusi langkah yang boleh disarankan buat dunia Eropah dan ataupun apa yang sedang dilakukan oleh Eropah untuk mengatasi masalah ini. Kita ambil maklum bahawa Eropah memang pun telah mengambil cakna tentang masalah ini dan mereka pun dalam usaha untuk mengelakkan daripada berlakunya pengurangan penduduk menjelang 2050. Kita serahkan yang ini kepada saudari Natasha dulu untuk jawab. Okey. Soalan yang diberikan oleh saudara Faris tadi adalah bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ini. Okey, bagi saya adalah cara yang pertama adalah kerajaan harus meminimumkan kadar pekerjaan dalam warga emas ataupun warga tua tidak melebihi daripada umur 50 tahun. Hal ini menyebabkan dapat kita lihat
daripada kadar pekerjaan yang tidak terlalu lama menyebabkan warga-warga muda ni cepat untuk menggantikan dan secara telusnya dapat membetulkan sistem ekonomi mereka. Jadi hal ini dapat membantu mereka untuk menambahkan lagi untuk mendapatkan anak. Itu adalah pandangan saya. Usia pension yang selalu lama macam 65 tahun, Malaysia kan 62 tahun, menyebabkan orang muda susah mendapat pekerjaan dan seterusnya menjadikan mereka sukar untuk mendirikan perkahwinan akibat tidak mempunyai status kewangan yang cukup. Itu memang satu solusi yang baik. Sebenarnya apakah solusi yang boleh dilakukan selain daripada yang itu? Saya tujukan kepada saudara Bayaki. Saudara Faris, solusi yang boleh dilakukan oleh negara-negara Eropah adalah pihak kerajaan harus memainkan peranan mereka, di mana dengan cara kerajaan harus memberikan sumbangan kepada penduduk mereka untuk melahirkan anak. Di mana kerajaan harus memberikan galakan. Dengan cara contohnya jika sebuah keluarga melahirkan anak, kerajaan memberikan sedikit sumbangan berbentuk wang untuk mereka menampung ataupun memberikan gaji yang lebih tinggi kepada mereka. Seperti kita sedia maklum, kos hidup mereka adalah tinggi. Macam sama juga yang dilakukan oleh Malaysia dalam usaha untuk mencapai 70 juta penduduk menjelang 2050, iaitu kerajaan, kalau macam kerajaan Malaysia pun telah melaksanakan pemberian insentif sebanyak RM200 ke 200.5 kepada bayi yang baru lahir. Seterusnya ada insentif seperti wang pemula untuk kahwin dan menggalakkan pasangan suami isteri untuk banyak melahirkan anak, seperti pemberian cuti selama 90 hari, cuti untuk suami juga menemani isteri selama 2 minggu. Ini adalah satu inisiatif yang dilihat baik untuk menggalakkan proses pertumbuhan penduduk ni. Okay. Berkisar dalam isu solusi ini juga, adakah saudara saya tujukan kepada saudara Hakim, adakah saudara Hakim menjangkakan penduduk di Eropah akan meningkat pada tahun 2020 ke 2021 kerana berlakunya pandemik COVID-19 yang mana kita tahu semua orang meluangkan masa di rumah? Adakah perkara itu akan berlaku? Bahaya soalan. Soalan bahaya. Okey, berbalik pada hello, ada line Okey, berbalik pada soalan tu, adakah disebabkan proses pengawalan gerakan ni akan menambah penduduk di Eropah? Saya rasa tidak. Kerana kalau kita lihat dunia di Eropah lebih banyak jumlah kematian berbanding kelahiran. Kalau lihat di Amerika sekarang, mereka menduduki tangga yang pertama dalam kadar kematian tertinggi di dunia. Jadi kalau kita nak melakukan proses pergantian antara, kalau kita seimbangkan nisbah kematian dengan kelahiran di Eropah, kadar kelahiran tu kadar kematian lebih tinggi berbanding kadar kelahiran. Jadi kalau kita nak ukur disebabkan pengawalan gerakan akan melahirkan lebih banyak kelahiran, saya rasa tidak, sebab nisbah kematian lebih tinggi berbanding nisbah kelahiran di Eropah. Terima kasih. Alright, okay, so ya betul lah tu. Macam mana nak buat anak kalau kahwin pun tak ada kan, dengan LGBT dan sebagainya. Okey, soalan untuk saudari Fazlina. Okey. Soalannya berbunyi seperti ini. Amalan seks selamat ataupun budaya seks selamat, iaitu dengan penggunaan alat-alat untuk mengelakkan daripada kehamilan dan pengambilan pil perancang dan sebagainya.
apakah yang boleh dilakukan untuk meyakinkan rakyat untuk mempunyai saiz keluarga yang lebih besar, iaitu tidak melakukan pengawalan anak. Ini adalah solusi, ini adalah perkara yang penting buat Eropah kerana kita tahu mereka memang mengamalkan seks selamat. Ialah mereka pun memang kebanyakannya tak nak berkahwin kan. Okey, bagi pendapat saya, untuk membantu kadar pertumbuhan kelahiran di Eropah ni semakin meningkat, bagi saya dasar kerajaan memainkan peranan dengan meletakkan pelbagai dasar untuk meningkatkan kadar kelahiran dalam setiap keluarga. Contohnya jika setiap keluarga tu mempunyai 5 orang anak ataupun ke atas, keluarga tersebut akan dikecualikan dikenakan cukai. Begitu. Itu saja. Dan terima kasih. Oh, okey. Wah, itu pun salah satu cadangan yang baik. Okey, seterusnya lah, secara kesimpulannya lah, apa yang nak disimpulkan daripada perbincangan hari ini? Boleh satu orang atau dua orang? Okey, biar saya mulakan untuk simpulkan perbincangan kita pada petang ini. Bagi saya lah, bagi pendapat saya, kalau dunia Eropah ni kadar kesihatan ataupun perubatan mereka ni tidak menjadi faktor lah untuk mereka atau penghalang untuk mereka lahirkan kadar kelahiran anak yang tinggi, kerana kita lihat sendiri kecanggihan perubatan mereka mampu untuk membantu warga-warga ataupun masyarakat rakyat mereka untuk melahirkan lebih anak, lebih kadar kelahiran di Eropah. Cuma saya ingin simpulkan bahawa kalau dunia ataupun negara Eropah ni ingin melahirkan anak yang banyak ataupun kadar kelahiran yang tinggi, mereka perlu ubah cara pemikiran ataupun kehidupan mereka sendiri, seperti mengurangkan aktiviti LGBT, seks bebas dan lain-lain itu. Mereka lihat bahawa itu adalah hak asasi, tapi sebenarnya itu faktor yang besar untuk menjadikan sebuah negara itu kekurangan kadar kelahiran. Itu bagi saya lah. Okey, terima kasih saudara Akif. Jadi saya buat kesimpulan ialah apa yang berlaku di Eropah ini adalah berpunca daripada ekonomi, sosial dan keadaan semasa. Bukan sahaja kesannya kepada Eropah itu bukan sahaja daripada memerlukan tenaga luar, migrasi, tapi ia juga memberi kesan kepada rakyat mereka sendiri, iaitu tidak ada kesinambungan antara generasi ke generasi. Selain negara mereka akan menghadapi masalah tenaga muda yang diperlukan untuk menggerakkan nadi negara itu. Jadi itulah kesimpulan yang kita buat pada petang ini, dan perbincangan kita telah pun sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua panel-panel kita. Okay, jadi insya-Allah kalau ada lagi forum-forum begini, kalau ada lagi ni bolehlah kita buat lagi. Okey, so itu saja. Terima kasih dan assalamualaikum.